Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Jawatan Kuasa Pengurusan Baitus Salam, seterusnya hadirin dan hadirat para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersua kembali. Setelah majlis pengajian terakhir kita adalah pada 2 minggu yang lepas, kita ingin menyambung kembali perbahasan kita pada malam ini dengan suatu tajuk yang penting untuk kita sama-sama tekuni, lebih-lebih lagi menerusi situasi dan keadaan semasa sekarang ini, iaitu panduan Nabawi mengurus kemarahan. Panduan Nabawi mengurus kemarahan. Itulah topik perbahasan kita selama sejam pada malam ini, insya-Allah. Jadi sebelum kita pergi kepada syarahan dan huraian lanjut, hadirin dan hadirat, suka saya minta jasa baik kepada semua yang hadir untuk sharekan video kuliah kita pada malam ini kepada rakan-rakan Facebook kita yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan juga boleh sharekan link kuliah kita pada malam ini di dalam WhatsApp dan seumpamanya. Semoga ramai umat Islam pada waktu ini mendapat manfaat dan sekurang-kurangnya mengetahui apabila kita dalam keadaan marah, apakah petunjuk dan panduan agama kita ini. Bagaimanakah agama berfungsi dengan emosi dan perasaan marah seseorang manusia, tanpa mengambil kira apa faktor yang menyebabkan dia marah, tetapi bagaimanakah agama mengambil sikap untuk menguruskan kemarahan. Maka di sinilah yang menjadi teras perbahasan kuliah kita pada malam ini, hadirin dan hadirat. Saya tidak ingin menyebut berkenaan kerana apa faktor manusia itu marah. Boleh jadi pelbagai faktor kita rasa marah. Tetapi kita nak sebut pada malam ini bagaimanakah panduan Nabawi, atau dalam bahasa Arabnya disebutkan sebagai Hadiyun Nabawi, petunjuk Nabi SAW dalam kita ini menguruskan kemarahan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, marah ini merupakan suatu perasaan, dan marah juga adalah emosi seseorang. Ini adalah berkait dengan pengurusan emosi kita ini. Kalau kita lihat kepada nas syarak, banyak menyebut tentang larangan dan juga tegahan mereka kepada kita ini untuk kita marah. Kalau kita ambil contoh yang mudah, terasnya antaranya adalah sebuah hadis daripada Nabi SAW. Ada seorang lelaki yang bertanya kepada baginda SAW dengan satu soalan, "Ya Rasulullah, awsini." Wahai Rasulullah, berilah kepada aku ini pesanan, wasiat, awsini. Lalu Nabi kita SAW mengatakan, "La taghdab." Jangan kamu marah. Jangan kamu marah.
Kemudian lelaki itu faraddada miraran, seolah-olah dia mengulang lagi persoalan dia. Seolah-olah dia tanya banyak kali, wahai Rasulullah, bagi pesan kepadaku, pesankan kepadaku, berilah nasihat kepadaku. Lalu Nabi kita pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taghdab, jangan kamu marah. Ulama-ulama apabila mereka mensyarahkan hadis ini, hadirin dan hadirat, mereka terbahagi kepada dua maksud dan ta'rifan. Apakah yang dimaksudkan oleh Nabi la taghdab? Dua maksud. Yang pertama, jangan ada perasaan marah. Jangan ada perasaan marah. Satu. Dan yang keduanya, jangan melampiaskan kemarahan tersebut. Maknanya, marah yang ada di dalam hati kita ini, jangan kita lepaskan, jangan kita keluarkan, jangan kita lampiaskan. Dan yang pertama itu sangat susah. Tetapi yang kedua inilah sebahagian ulama kata menjadi maksud sebenar kenyataan Nabi SAW pada sebutannya la taghdab. Kerana mustahil manusia marah, kerana itu tabi'i, itu sifat. Tetapi yang kedua itu adalah mungkin kenyataan yang lebih tepat. La taghdab membawa erti jangan kita ini melampiaskan kemarahan dengan cara yang tidak betul. Jadi kita katakan menerusi ucapan, menerusi perbuatan anggota badan, menerusi penulisan. Jadi inilah yang kita katakan bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut adanya larangan la taghdab. La taghdab. Jangan kamu marah. Ada dua terjemahan. Yang pertama, jangan ada rasa marah, dan itu adalah suatu yang sukar. Dan yang kedua, jangan melepaskan kemarahan. Dalam erti kata, biarkan ia berada dalam hati, kemudian ia hilang apabila kita telah adanya disibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Dan begitu juga syariat kita ini, hadirin dan hadirat, memberi pula pujian kepada orang yang berjaya mengawal marah, bahkan meletakkan darjat kedudukan yang tertinggi, seolah menjadikan itu adalah sebahagian daripada ibadah sebenarnya. Iaitu mengawal kemarahan adalah sebahagian daripada ibadah dan ketaatan. Kita lihat dalam surah Ali Imran, apabila Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ciri-ciri golongan yang bertakwa. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan pengampunan Tuhan kamu, dan bersegeralah kamu untuk mendapatkan syurga yang luasnya melebihi langit-langit dan juga bumi. Yang mana kata Allah, syurga ini disediakan bagi golongan yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Kemudiannya Allah mendatangkan ciri-ciri golongan yang bertakwa dengan katanya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Golongan yang bertakwa adalah golongan yang membelanjakan hartanya ketika dia senang, ketika dia susah, ketika dia sihat, ketika dia sakit. Dia belanjakan hartanya di jalan Allah. Kemudian kata Allah, wal kaziminal ghaiz, dan golongan yang mengekang kemarahan. Kalimah al-kazim diterjemahkan oleh sebahagian kita ini sebagai mengawal. Namun kata para ulama, yang lebih tepat adalah dia menelan. Maknanya apabila dadanya dipenuhi, apabila dirinya dipenuhi dengan kemarahan, maka dia menelan kemarahan tersebut untuk dia tidak mahu keluarkan ia. Ini kita kena clear. Ada sebahagian orang, dia kata, tak apalah kena keluar maki hamun, sebab takut nanti kalau pendam lama dia akan stres, dia akan depres, dia akan tertekan, dia akan begitu dan begitu. Tak, agama tak mengajar kita begitu, dan kita yakin lagi dengan panduan agama berbanding panduan teori-teori manusia semata.
Bayangkan hadirin dan hadirat, sebahagian orang justifikan, mereka menjustifikasi maki hamun hanya kerana kata apa? Oh, biarlah dia maki hamun, paling kurang dia itu dapat melegakan kemarahan dia. Tak betul. Agama tak suruh kita melegakan kemarahan dengan cara maki hamun. Itu adalah cara mengawal perkara yang salah. Dan itu bukan sama sekali petunjuk nabawi. Bayangkan hadirin dan hadirat, kita hidup sebagai Muslim. Hidup sebagai Muslim. Apa itu definisi Muslim? Yang Quran kata, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. Tuhan kamu telah menamakan kamu sebagai Muslim. Jangan kamu mati melainkan kamu Muslim. Islam ini, hadirin dan hadirat, adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid. Kita penyerahan diri yang mutlak kepada Allah dengan tauhid. Walinqiyadu lahu bit-ta'ah, dan ketundukan, kepatuhan kepadanya dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah. Jadi awak dah terikat dengan Islam. Kita ini, Islam mengikat kita ini. Kita tunduk, kita patuh kepada Islam dari sudut ajaran agama kita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita ini dalam urusan hidup, urusan keduniaan, urusan agama, maka kita patut mencari panduan agama. Kita nak cari panduan agama, apa petunjuk Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam ketika marah. Ada orang boleh kata, tak apa, biarlah dia maki hamun, biarlah dia mencarut. Boleh jadi dengan cara begitu akan menyebabkan jiwanya tenang. La haula wa la quwata illa billah. Sedangkan Nabi kita tak ajar sedemikian. Nabi kita mengajar, agama kita mengajar, Quran mengajar, wal kadhimin al ghais, iaitu al jari'in, golongan yang menelan kemarahan dia. Dalam erti kata dia tidak luahkan. Dia tidak luahkan. Tetapi maksud yang tidak dibenarkan ini adalah meluahkan dengan cara yang tidak betul. Itu sahaja. Kalau ada orang dia marah, lalu dia keluarkan kata-kata dengan teguran. Dia marah, jadi dia menegur. Menegur dia pula dengan bahasa yang sopan. Menegur dia pula dengan tidak ada cacian dan makian. Yang ini tidak ada masalah. Tetapi yang salah adalah apabila kemarahan itu dilampiaskan, dilepaskan dengan suatu kezaliman. Di sini yang masalah sebenar. Yang ni yang kita kata maksud kedua la taghdab itu tadi. Jangan marah dalam erti kata jangan kita lampiaskan kemarahan itu dengan cara yang zalim. Itulah hakikatnya, dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama kita ini. Jadi Quran kata wal kadhimin al ghais, golongan yang mengekang, mengawal, menelan kemarahannya itu. Jadi ini hadirin dan hadirat, saya nak kongsikan beberapa kaedah-kaedah yang telah agama kita berikan dalam cara kita ini untuk mengawal perasaan marah kita ini. Yang pertamanya, hadirin dan hadirat, di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imamul Hafiz Abu Abdullah Al-Bukhari Muhammad ibnu Muslim Muhammad bin Ismail, saya minta maaf, bin Ibrahim bin Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 256 Hijrah. Al-Bukhari ini ada sebuah kitab hadis yang masyhur, iaitu Sahih Al-Bukhari, ataupun nama lainnya Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Dan satu lagi pula kitab hadis beliau yang juga masyhur adalah kitab Al-Adabul Mufrad. Al-Adab Al-Mufrad. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad itu, Al-Bukhari ada meriwayatkan sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda menyatakan, wa iza ghadibta faskut, apabila kamu sedang dalam kemarahan, hendaklah kamu diam. Hendaklah kamu diam. Baik. Jadi maksudnya ini sangat penting. Apabila kamu sedang marah, hendaklah kamu diam. Diam dalam erti kata
jangan bercakap ketika sedang marah. Satu. Yang kedua, jangan menulis ketika sedang marah. Yang ketiga, jangan menggerakkan tangan ketika sedang marah. Dalam erti kata, kalau kita marah, tangan jangan naik untuk kita pukul orang. Kaki jangan naik untuk kita sepak terajang manusia yang kita marah. Yang ini yang kita katakan, jangan melakukan sesuatu yang terlahir daripada kemarahan. Wa idza ghadibta faskut. If you are angry, sebahagian menyebut remain silent. Maknanya kita kena kekal diam. Kena kekal diam. Diam tu dalam erti kata mulut diam, tangan diam, anggota tubuh tidak mengikut gelegak kemarahan dalam dada kita. Dan hadis ini sahih, diriwayat oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Kerana apa kita lihat hadirin dan hadirat pentingnya panduan Nabi ini untuk diikuti? Kerana apa yang akan terhasil daripada kalau kita marah dan kita tidak diam? Ini kita kena lihat kepada implikasi. Dalam bahasa Arab dia panggil sebagai ma'alat al-af'al. Ma'alatul af'al, iaitu implikasi-implikasi perbuatan. Tuan-tuan, setiap tindakan kita ada dia punya implikasi dia. Setiap tutur kata kita ada implikasi. Baik tutur kata itu tutur kata sopan, baik tutur kata itu tutur kata yang penuh dengan cacian dan makian. Kedua-duanya mendatangkan implikasi. Kita tengok perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Musa dan juga abangnya Harun alaihimassalam. Allah menghantarkan mereka berdua untuk pergi berdakwah kepada Fir'aun. Berdakwah kepada Fir'aun yang pernah menyebut ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Bayangkan manusia mengaku Tuhan, sezalim-zalim manusia, sebesar-besar kejahatan manusia mengaku Tuhan. Wal'iyazubillah. Itu Fir'aun. Tetapi apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergilah kamu berdua kepadanya, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun dan ucapkanlah kamu berdua dengannya atau kepadanya dengan qawlan layyin, dengan ucapan yang baik, ucapan yang lunak, supaya dengan ucapan yang lunak ni dia dapat ambil peringatan dan dia akan rasa takut. Dan rasa takut bukan dengan kita maki dia. Quran tak sebut begitu. Dan kita Muslim, panduan kita Quran, junjungan kita Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi Quran dah bagi panduan, Quran dah bagi petunjuk. Quran menunjukkan ucapan yang baik mendatangkan kesan, dan ucapan yang buruk juga akan mendatangkan kesan. Jadi sebab itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, idza ghadibta faskut. Apabila kamu marah, hendaklah kamu diam. Apabila kamu marah, hendaklah kamu diam. Kerana memikirkan, Nabi dah nampak akan ada implikasi daripada kemarahan yang tidak diikuti dengan diam. Kalau seseorang itu dia tidak diam ketika dia marah, maka dia akan bercakap. Dia akan melepaskan kemarahannya dengan bercakap. Percaya hadirin dan hadirat, berapa ramai orang yang marah, yang dahulunya marah, pada hari ini kemarahannya hilang, tetapi penyesalan terhadap apa yang dia ucapkan semasa dia marah masih kekal ada dalam diri dia. Kemarahan dia dah hilang, tetapi penyesalan terhadap apa yang dia lakukan semasa dia marah masih ada. Sebab itu Nabi kata diam. Jangan bercakap ketika marah, kerana cakap kita itu akan menyakitkan hati orang lain. Walaupun kita dah lepas, kita rasa kita dah berjaya melepaskan kemarahan, tetapi percayalah manusia ini, sekali ucapan kemarahan kita tujukan kepada dia, dia boleh maafkan tapi dia tidak akan pernah lupakan. Jadi kita kena khawatir hal ini. Kerana sebahagian manusia ni ada yang kita nampak dia biasa sahaja,
Bila hari raya kosong-kosong. Bila hari raya bermaafan, berjabat tangan, bersalaman, berpelukan. Tetapi dia punya dendam ataupun dia punya ingatan, dia akan ingat sampai bila-bila. Dia ini dululah yang pernah kata aku macam-macam bila dia marah dahulu. Dia ni lah dulu yang dia pukul aku. Dia ni lah dulu yang dia sepak terajang aku ketika dia marah. Manusia dia boleh maafkan. Bila tanya awak maafkan tak saya? Oh, saya maafkan. Tapi dia tak akan pernah lupa. Bahaya bila dia tak pernah lupa. Lagi emosi akan lebih triggered, orang kata. Dia akan lebih terganggu. Hatta orang itu dah mati pun dia akan ingat lagi. Dia tengok anak orang tu je pun dia kata, oh bapak dia lah dulu pernah melakukan sekian dan sekian. Kerana apa? Ketika orang itu marah. Allahu Akbar. Kesan kemarahan. Sama juga dengan penulisan. Percayalah, bila kita menulis dalam keadaan tengah marah, penulisan itu tidak berjaya mendatangkan kesan yang baik kepada masyarakat kita. Ataupun hatta kepada diri kita pun. Menulis dalam keadaan tengah marah. Waktu bila tengah marah tu kita menulis. Kita kata subhanallah, tengok apa yang terhasil. Yang terhasil bukan kebaikan. Yang terhasil keburukan. Kita duk tulis mencarut, caci maki, maki hamun, yang terkesannya diri kita. Emosi kita akan jadi tak stabil. Kita akan rasa down, rasa lemah semangat, rasa kecewa, rasa itu, rasa ini. Tapi Quran, agama kita, petunjuk Nabi tidak mengajarkan hal tersebut. Petunjuk Nabi tidak mengajarkan kita hal tersebut. Jadi Nabi bagi isyarat. Diam termasuklah ketika menulis. Betul, apa yang kita tulis boleh dipadam di media sosial. Tapi tuan-tuan kena ingat, zaman sekarang ini orang boleh screenshot, orang boleh copy paste dan seumpamanya. Maka ini memberi kesan-kesan yang tidak baik kepada kita semua. Selain daripada itu, antara panduan Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang itu mengawal kemarahannya adalah dengan dia berubah keadaan zahir dia. Berubah atau dia mengubah keadaan zahirnya. Ada sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Dawud di dalam Sunan Abi Dawud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'." Ia membawa maksud, apabila salah seorang kamu itu sedang marah dalam keadaan dia berdiri, maka hendaklah dia duduk. Sekiranya kemarahan itu hilang, maka ia baik. Maknanya perbuatan duduk daripada marah dalam keadaan berdiri, dia duduk. Dia duduk tu nak mencari ketenangan. Dia duduk nak cari ketenangan. Fa in zahaba anhu al-ghadab. Lalu kata Nabi, wa illa falyattaji'. Kalaulah ketika dia duduk pun perasaan marah masih menggelegak, hendaklah dia berbaring. Berbaring. Kita pun boleh kata juga, kalaulah ketika dia berbaring pun marahnya tetap tidak hilang, hendaklah dia tidur. Dan cara yang lain, hendaklah kita beredar daripada tempat tersebut. Mana lebih baik? Kita kekal dan kita menghadap orang yang kita marah, yang boleh menyebabkan kita maki, yang boleh menyebabkan tangan kaki naik. Maka kita mengatakan dalam keadaan kita keluar, meninggalkan diri kita daripada tempat tersebut. Kita keluar meninggalkan diri kita daripada tempat tersebut. Supaya apa? Supaya kita menjauhkan diri kita daripada melepaskan kemarahan itu. Jadi ubah. Sehingga kata para ulama yang mensyarahkan hadis ini, mereka kata perubahan zahir dapat membantu perubahan batin kita ini, iaitu perubahan anggota luaran daripada berdiri kepada duduk, daripada duduk kepada berbaring. Dia membantu untuk kita mengubah apa yang ada di dalam dada kita, apa yang mengubah di dalam dada seseorang daripada perasaan marah.
Sebenarnya secara tidak langsung perkara-perkara ini, bila kita tengah marah, kita hanya memfokuskan kepada satu emosi sahaja. Tapi bila kita bergerak, bila kita mengubah posisi, bila kita berjalan, bila kita beredar dan keluar, dia disifatkan sebagai satu distraction, iaitu sesuatu yang tadi kita fokus kepada marah kita sahaja. Tapi bila kita bergerak, berubah, kita daripada diri kepada duduk, daripada duduk kepada berbaring, daripada berbaring kepada keluar rumah contohnya, maka perkara-perkara ini adalah suatu distraction kepada kita dan akhirnya hilang kemarahan tersebut. Akhirnya hilang perasaan marah tersebut. Jadi inilah yang diajar dan ditunjuk di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Dan selain daripada itu, ada sebuah riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara perbuatan yang boleh diambil juga dari sudut usaha untuk kita mengekang dan mengawal kemarahan seseorang, antara panduan nabawinya adalah seseorang itu mengambil wuduk ketika dia sedang marah. Dia mengambil wuduk ketika dia sedang marah. Ada riwayat yang menyebutkan tentang hal ini, dan ada juga beberapa riwayat yang menjelaskan ini juga adalah merupakan amalan salafus salih, amalan yang dilakukan oleh salaf. Salaf ni adalah sebaik-baik generasi. Walaupun sebaik-baik generasi, mereka pun manusia juga. Mereka ada perasaan marah, mereka ada perasaan sekian dan sekian. Tetapi kita tengok macam mana mereka nak mengatasi, macam mana mereka nak mengawal, macam mana mereka nak menjaga diri mereka ini daripada terikut-ikut dengan emosi kemarahan tersebut, seterusnya menatijahkan kita ke lembah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada disebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Abi Dawud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal ghadaba minasyaitan." Sesungguhnya perasaan marah itu datang daripada syaitan. Sebahagian riwayat menyatakan secara khusus syaitan yang meniupkan api kemarahan. Ia adalah bara. Disebutkan dalam kitab-kitab yang mensyarahkan hadis La Taghdab yang saya bacakan pada awal kuliah tadi. Mereka kata syaitan meniupkan bara kemarahan, bara api ke dalam jantung manusia ini supaya rasa marah. Lalu kata Nabi SAW, innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya perasaan marah itu ia datang daripada syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Dan sesungguhnya syaitan itu diciptakan Allah daripada api. Berdasarkan kita tengok kepada nas Quran, Iblis menyebut kepada Allah, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau telah ciptakan aku ini daripada api neraka ataupun daripada api. Wa khalaqtahu min tin, dan kau ciptakan Adam daripada tanah. Jadi syaitan diciptakan daripada api. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innama tutfa'u an-nar bil ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya dipadam api itu hanyalah dengan air sahaja. Ataupun dalam bahasa yang mudah, hanya air yang dapat memadamkan api. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Apabila salah seorang kamu itu marah, maka hendaklah dia berwuduk. Sebenarnya pada wuduk juga ada distraction. Dalam erti kata kita ambil wuduk ni, kita daripada tadi kita dok fokus kepada satu perasaan sahaja. Tapi bila kita ambil wuduk, pergerakan demi pergerakan yang berlaku itu menyebabkan kita sudah tidak fokus kepada kemarahan yang kita rasa tadi. Jadi ambil wuduk. Nak lebih baik selepas wuduk buat salat 2 rakaat. Kerana ada riwayat yang umum kelebihan salat 2 rakaat selepas ambil wuduk. Sebahagian kata salat sunat wuduk. Tetapi umum. Boleh kalau kita tengah marah, kemudian kita ambil wuduk, kemudian salat. Bila kita salat kepada Allah, maka insya-Allah lega dan redalah sedikit kemarahan yang telah kita lalui sebentar tadi. Dan ini juga merupakan amalan yang dilakukan oleh salafus salih.
amalan-amalan yang dilakukan oleh salafus salih dalam mengawal dan mengekang kemarahan. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, ada satu lagi panduan agama kita ini untuk kita mengelakkan perasaan marah kita ini, ataupun untuk kita mengawal kemarahan kita. Cuma di sini adalah datang dalam bentuk zikir ataupun doa. Dalam bentuk zikir ataupun doa. Yang tadi itu adalah antara faktor perbuatan kita. Contoh, bila marah, diam. Bila marah, ubah posisi kedudukan. Marah berdiri, kita beralih kepada duduk. Bila duduk, marah tidak hilang, kita alih kepada berbaring. Yang ketiga, ambil wuduk. Ketika marah, ambil wuduk. Sebab itu, kata ulama', kalau rumah terbakar dengan api, kita panggil bomba. Tapi kalau hati kita ini terbakar dengan kemarahan, kita berwuduk. Maka inilah yang kita katakan perkara yang boleh kita lakukan. Ambil wuduk. Kemudian, selain daripada itu, antara zikir yang dianjurkan adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Nabi kita ini apabila baginda berjalan, baginda melihat dua orang lelaki saling bergaduh. Ataupun saya minta maaf, Nabi pada suatu hari Nabi melihat seorang lelaki yang sedang marah, yang sedang dalam keadaan marah. Mukanya merah padam. Muka dia merah padam, maknanya disebabkan terlampau marah. Bayangkan. Walaupun dia tak pukul orang, walaupun dia tidak ucapkan ucapan yang tidak baik, tapi dia marah. Sehingga kemarahannya itu terzahir pada wajahnya, pada mukanya, sehingga nampak warna kemerahan, kesan daripada kemarahan tersebut. Lalu Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid." Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimah yang mana sekiranya lelaki tersebut mengucapkan kalimah itu, zahaba anhu ma yajid, nescayalah akan hilang apa yang dia dapati daripada perasaan marah tersebut. Maknanya kalau dia sedang marah, dia ucapkan kalimah ini, maka perasaan marah tu akan hilang. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau qal", kalaulah dia mengucapkan, "A'udzu billahi minasyaitan", aku mohon perlindungan Allah daripada syaitan, zahaba anhu ma yajid, nescayalah perasaan marahnya itu akan hilang daripada dirinya. Jadi kalau seseorang sedang marah, kita tengok panduan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita memberikan satu petunjuk bahawasanya kita mengucapkan ucapan a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Aku mohon perlindungan dengan Allah daripada syaitanir rajim. Jadi kita, ataupun a'udzubillahi minasyaitan, aku mohon perlindungan Allah daripada syaitan. Jadi kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitan, a'udzubillahi minasyaitan, a'udzubillahi minasyaitan. Tidak semestinya sekali sahaja, tetapi selama perasaan tu masih ada, selagi itulah kita cuba membasahkan lidah kita ini dengan sebutan a'udzubillahi minasyaitan. Jadi ini antara yang kita boleh pelajari, hadirin dan hadirat para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita dapat jelas berdasarkan kuliah kita pada malam ini bahawasanya agama kita ini punya pandangan tersendiri terhadap kemarahan. Pertama, agama melarang kepada perasaan marah. Yang kedua, agama memuji kepada orang yang mengawal kemarahan. Agama memuji, bahkan agama meletakkan orang yang mengawal kemarahannya itu sebagai satu ciri muttaqin, sebagai satu ciri golongan yang bertakwa.
Jadi kita berbalik kepada kronologi perbahasan kita pada malam ini apabila kita nak bicara berkenaan dengan panduan Nabi dalam mengurus kemarahan. Maka kita kata kemarahan ini adalah salah satu sifat manusia, salah satu emosi manusia, dan manusia itu meliputi semua individu. Kadang-kadang kita tengok budak kecil pun marah juga. Orang lelaki marah, orang perempuan marah, orang tua marah, orang muda pun marah juga. Tuan-tuan, orang kaya pun marah juga, orang miskin pun marah juga. Jadi kita katakan, hadirin dan hadirat, para penonton yang dirahmati Allah, maknanya marah ni tak semestinya kalau dia kaya dia tak ada rasa marah. Marah bukan ciri orang kaya, marah bukan ciri orang miskin, ataupun marah bukanlah bermakna dia terkecuali dan ternafi daripada orang kaya, dan marah juga tidak ternafi kepada orang miskin, tidak ternafi kepada orang tua, tidak ternafi kepada orang muda, tidak ternafi kepada lelaki, tidak ternafi kepada perempuan. Tetapi apa yang kita pasti, perasaan marah adalah ciri orang bertakwa. Saya minta maaf, mengawal kemarahan adalah ciri orang yang bertakwa. Mengawal kemarahan adalah ciri orang yang bertakwa. Jadi secara umum, agama kita memuji orang yang mengawal kemarahan sehingga menjadikan ia sebagai satu ciri muttaqin berdasarkan firman Allah tadi, wal kadhimina al-ghayz, wal kadhimina al-ghayz, dan golongan yang mengawal ataupun yang menelan kemarahannya itu daripada dilepaskan, daripada orang kata daripada di burn out, daripada dilepaskan. Satu lagi, agama melarang kemarahan ini. Disebut di dalam hadis, la taghdab, faraddada miraran qala la taghdab. Jangan kamu marah. Dan bagi yang tidak sempat mendengar kupasan terhadap awalan tentang hadis la taghdab ini tadi, kita kata ada dua maksud dan kedua-duanya betul. Yang pertama, perasaan marah tu sendiri tidak dibenarkan. Dalam erti kata adalah perasaan itu cuba dielakkan, perlu dielakkan. Dan yang keduanya, dan itu sukar, betul, ia sukar. Mana ada manusia yang tidak marah? Kadang-kadang kita tengok orang pakai jubah, pakai serban, pakai kepiah, pakai tudung labuh, pakai itu, pakai ini, zahirnya nampak ni. Tetapi cuba kita tengok kadang-kadang, kalau kita lalu sebelah dia pun, kita pijak kaki dia, walaupun kita yang cari penyakit, dia pun akan rasa perasaan marah, kerana perasaan marah ni semua orang ada. Cuma kita katakan bagaimana cara kita nak mengawalnya. Jadi ini yang kedua ni penting. Yang kedua ni, iaitu tafsiran dan terjemahan la taghdab di situ sebenarnya adalah jangan melampiaskan kemarahan itu. Jangan melampiaskan kemarahan. Kadang-kadang ada marah yang perlu. Macam kita tengok orang hina agama kita, takkan kita tak marah? Kalau kita tengok syiar Islam diperlekehkan, dipijak-pijak, takkan kita tak marah? Kita marah. Tetapi adalah bagaimana cara kita nak menguruskan kemarahan tersebut. Dia ada dia punya cara dia ada saluran dia ada panduan dia. Dia bukan semestinya kalau kita ada masalah, kita marah, masalah selesai. Masalah tak selesai. Masalah dia tidak selesai, hadirin dan hadirat. Saya amat duka cita sebenarnya dengan kadang-kadang sikap sebahagian kita di media sosial. Kita tahu banyak isu semasa sekarang ini yang berlaku dalam negara kita ini yang menyebabkan kemarahan. Orang kata macam banyak faktor manusia marah. Banyak faktor manusia marah. Orang kata kita, hadirin dan hadirat, sudahlah kita contoh terkurung di rumah, tak boleh nak rentah daerah, tak boleh nak rentah negeri, tak boleh nak duduk lama-lama pun dekat luar. Dalam masa yang sama, kita tengok kenapa kes tak turun-turun, contoh. Kerana apa yang kita nak sangat kes turun? Kerana kehidupan kita terikat dengan penurunan kes. Bila dah kes turun, barulah kita boleh rentah daerah, baru boleh balik kampung, baru boleh dine in, baru boleh itu, baru boleh ini. Jadi sebab itu kita berhajat supaya kes turun, dan kita bercita-cita supaya kes turun.
Tapi kita tengok tak turun-turun. Jadi bila tak turun-turun dalam keadaan kita dah berkorban itu, berkorban ini, dah orang kata terkesan itu, terkesan ini, maka kita faham, kita sangat-sangat faham, semua orang terkesan. Wajar sebenarnya. Tetapi adakah kita nak tengok, kalau bila kita marah dengan situasi semasa, macam katakan bila kes naik daripada 5,000 kepada 6,000, kita caci maki, tetapi kes esoknya 7,000, 8,000. Jadi benda ini dia tak memberi kesan. Dia tidak memberi kesan kepada kebaikan kita. Bahkan kita risau dan khawatir ia memberi kesan kepada, dia memberi kemudaratan kepada kita. Apabila macam kalau saya secara peribadi, saya mengambil inisiatif mengajak orang ramai supaya jangan marah, jangan melepaskan kemarahan dengan caci maki, jangan melepaskan kemarahan dengan mencarut, jangan melepaskan kemarahan dengan itu dan ini. Saya pula kena marah. Saya pula yang kena marah. Sedangkan kalau kita teliti di sebalik apa sahaja nasihat itu, sebenarnya nasihat tu untuk awak, bukan untuk saya pun. Nasihat untuk kebaikan awak, bukan saya nasihat untuk kebaikan diri saya. Kita ni, hidup kita ni, kita ada kebaikan dunia, kita ada kebaikan akhirat. Kebaikan dunia ni bila kita ada kesihatan yang baik, harta yang cukup, kita ada ilmu yang bermanfaat dan seumpamanya, itulah kebaikan dunia. Itulah kebaikan dunia. Dan kebaikan akhirat pula, kita nak dapat kebaikan di akhirat. Kalau kita contoh bila maki hamun dan apa semua ni, benda ni tidak menyelesaikan masalah. Dia bukan solusi. Dia bukan solusi. Agama tak pernah anjurkan. Agama tidak pernah menganjurkan perkara-perkara maki hamun disebabkan marah. Jadi kita katakan kita khawatir ia akan memberi kesan kepada akhirat kita ini. Saya selalu sebut, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita ini mati dalam keadaan kita miskin, dalam keadaan kita tak ada harta yang cukup, kita takkan jadi hina dekat akhirat. Kita tak hina ke akhirat sebab kita mati dalam keadaan miskin. Kalau kita mati dalam keadaan kebuluran, tak makan, tak minum, kita takkan rasa hina ataupun kita takkan hina di akhirat. Benda itu bukan suatu kehinaan di akhirat. Bukan satu kehinaan di akhirat. Dan kita tak hina kalau kita mati dalam keadaan kita tak ada harta benda. Tak ada pangkat, tak ada kuasa, tak ada jawatan. Kita tak hina dekat akhirat. Tetapi kalaulah kita ini mati dalam keadaan akhlak kita buruk, maka kita akan hina di akhirat. Sudahlah dekat dunia pun dia jadi hina. Orang yang akhlak buruklah adalah orang yang paling dibenci ataupun paling tidak disukai untuk orang-orang lain bergaul dengan dia. Lalu kita kata kita akan hina dekat akhirat. Wal'iyadzubillah. Macam mana kita kata dihina di akhirat? Kita tengok. Ada sebuah hadis daripada Nabi SAW. Sebenarnya ada dua hadis yang berkaitan. Hadis yang pertama, ada seorang lelaki, dia bertanya kepada Nabi SAW, menceritakan tentang seorang perempuan. Perempuan ni dia banyak salat. Dalam erti kata banyak salat sunat. Puasa sunat pun banyak. Dan ibadah-ibadah yang lain pun banyak juga. Tetapi kata lelaki tersebut, walakin tu'zi jiranaha, akan tetapi dia menyakiti jiran dia. Ada izak, maknanya ada masalah pada akhlak dia. Sebahagian riwayat seperti yang saya dengar daripada guru saya, Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, semasa saya hadir pengajian beliau mengatakan ada lagi riwayat hadis yang hampir sama. Nabi kata tu'zi jiran, yang mana hadis tu menyebutkan tu'zi jiranaha ala lisaniha, dia menyakiti jiran dia dengan lidah dia. Dia menyakiti jiran dia dengan lidah dia, maknanya dia cakap yang tak elok kepada jiran dia. Tuan-tuan, bila Nabi ditanyakan soalan itu, apa jawapan Nabi SAW? Baginda mengatakan hiya finnar, dia berada dalam neraka. Bayangkan, kawan ni salat banyak, puasa banyak, sedekah banyak, ibadat banyak, tetapi sebab dia menyakiti jiran dia menerusi lidah dia, Nabi kata hiya finnar,
Sebab tu saya kata, kalau kita mati dalam keadaan akhlak buruk, kita akan mendapat kehinaan di akhirat. Kehinaan apa yang lebih besar kalau seseorang tu mati dia masuk neraka? Tak ada kehinaan yang lebih besar daripada itu. Tapi kita tak pernah kita dengar hadis, jangan mati miskin, jangan mati kebuluran, jangan mati tak ada harta, jangan mati tak ada kuasa dan pangkat. Nabi tak pernah kata kepada kita, kalau sesiapa mati dalam keadaan begitu dan begitu, maka dia mati hina di akhirat. Tapi orang yang tak ada akhlak, dia akan terkesan dekat akhirat dia. Kemudian dalam individu yang lain, seorang perempuan, dia salat yang wajib. Boleh jadi salat sunat dia lakukan tidaklah sebanyak perempuan itu tadi. Yang kedua, puasa sunat pun dia kurang, dia buat puasa wajib. Dan dia tidak banyak sangat ibadah sunat, yang melainkan dia buat sekadar yang perlu. Tidaklah dia tinggal secara keseluruhan sepanjang hayat, tetapi dia adalah buat. Cuma yang wajib dia jaga, salat, puasa, zakat, haji, dia jaga. Kemudian sahabat itu bertanya, walam tu'zi jiranaha, dan dia tidak menyakiti jiran dia, kata lelaki tersebut. Maka apa kata Nabi SAW? Hiya fil jannah, dia berada di dalam syurga. Dia berada di dalam syurga. Jadi subhanallah, kita dapat tengok macam mana akhlak yang baik akhirnya menatijahkan kita mulia, ataupun akhlak yang buruk menatijahkan kepada kita hina. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Dan satu lagi hadis pula selain daripada hadis tersebut, adalah hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapakah dianya orang muflis? Lalu kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirhaman lahu wala mata'. Orang yang muflis dari kalangan kami adalah mereka yang tidak ada dirham dan tidak ada harta benda. Itulah falsafah manusia ni. Manusia ni nampak hidup ni dunia je lah, pada pandangan dunia dia sahaja. Tapi Nabi tidak. Nabi apa sahaja Nabi akan kaitkan dengan akhirat. Nabi akan kaitkan dengan akhirat. Nabi akan kaitkan dengan falsafah agama. Bukan semata kita ni hanya pandang orang muflis ni orang tak ada duit, orang muflis ni orang miskin. Betul, daripada satu sudut definisi betul. Tetapi Nabi nak bagikan kita satu falsafah agama. Ini penting, falsafah agama dalam hidup. Nabi nak bagi tahu, Nabi kata tak. Orang yang muflis itu adalah orang yang membawa pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah. Tetapi dia datang di akhirat dalam keadaan dia telah maki orang itu, dia telah memukul orang ini, dia telah menumpahkan darah orang ini, dia telah memfitnah si fulan, dia telah mengambil harta orang itu. Maka semua kebaikannya akan diberikan kepada orang-orang yang telah dia zalimi tersebut. Semua kebaikan dia akan hilang, ditransfer, dipindahkan kepada orang yang dia zalimi tersebut. Kalaulah sekiranya habis segala kebaikan dirinya, maka keburukan orang itu akan ditransferkan pula, dipindahkan kepada dirinya itu. Dan akhirnya dia dicampak ke dalam neraka Allah. Wal'iyyazubillah. Tidakkah hina orang sebegini? Dan bila kita cakap sebegini, bukan kita nak kata, oh Ustaz tujukan kepada rakyat yang marah sahaja, tetapi Ustaz tidak tujukan kepada pemerintah yang zalim. Kita kata subhanallah, hadirin dan hadirat. Hadis ini umum, meliputi pemerintah dan juga rakyat. Dia meliputi setiap Muslim. Selama mana ada unsur kezaliman kepada seseorang, sama ada kezaliman menerusi lidah, sama ada kezaliman menerusi tindak tanduk, sama ada kezaliman menerusi perbuatan, sama ada kezaliman menerusi urus tadbir, apa sahaja kezaliman, dia akan hina di akhirat selama dia tidak bertaubat. Jadi sebab itu kita kena berjaga. Sebab itu kita kena berhati-hati. Jadi sebagai kesimpulan yang saya boleh buat, hadirin dan hadirat, dua hadis ini memberikan suatu pengajaran penting kepada kita. Bahawasanya kalau tanpanya akhlak yang baik dalam kita mendepani apa sahaja isu-isu ujian yang menimpa kita, marah kemudian pukul orang, marah kemudian sepak terajang orang, marah kemudian maki hamun, apa bezanya? Sama sahaja ketiga-tiga sifat ini. Kalau ada orang marah kita, dia pukul kita, kita tak suka. Kalau ada orang marah kita, dia maki hamun kepada kita,
Macam mana kita kata, oh tak apalah dia nak maki hamun saya pun, sebab mungkin cara macam tu dia boleh melepaskan beban yang terpendam dia. Kita kata sama juga, agama tidak benarkan. Agama tidak benarkan, dan kita yakin sentiasa bahawasanya agama ini memberikan solusi yang terbaik. Agama bayangkan, inilah satu-satunya hadirin dan hadirat, agama yang Allah redha, agama yang telah lengkap daripada setiap sudut. Mesti ada. Sekecil-kecil perkara pun agama ada bagi penekanan. Ada sebahagian riwayat yang mana macam seakan memperlekehkan, adakah agama kamu ni mengajar benda-benda yang remeh-temeh sahaja. Itulah macam orang kita bila kita sebut, oh, cara nak kawal kemarahan menerusi pandangan agama orang kita, tak. Dia nak dengar pandangan mesti yang ada title doktor itu, doktor ini, ataupun seumpamanya, ataupun barat punya falsafah macam mana dan seumpamanya. Tetapi kita lupa akhirnya panduan sebenar adalah pada agama kita ini. Kita kena sentiasa ingat agama kita telah lengkap saat wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lengkap dari sudut semua aspek. Bukan semata urusan akhirat sahaja, urusan keduniaan pun Nabi dah berikan panduan dan petunjuk asas. Petunjuk yang umum, yang meliputi ekonomi, yang meliputi politik, yang meliputi emosi manusia, fizikal dan seumpamanya, semuanya telah lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, kata Allah, aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah lengkapkan nikmatku ke atas kamu keseluruhannya. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku redha Islam sebagai agama bagi kamu. Jadi kita ni sebagai Muslim, macam saya sebut, definisi Islam adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Kita menyerah diri yang mutlak kepada Allah, kita tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan ketaatan. Jadi kita perlu ikut apa panduan agama kita. Apa panduan agama kita. Jadi oleh kerana itu, saya nak akhiri dengan menyebut secara seimbas lalu ringkasan perbahasan kita pada malam ini, hadirin dan hadirat. Agama ada memberikan panduan terhadap kemarahan. Dan agama juga seperti yang kita katakan memberi panduan daripada nas-nas Nabi ataupun al-hadiyun nabawi, bagaimanakah caranya untuk kita mengawal dan mengurus kemarahan. Jadi agama kita memberikan beberapa petunjuk. Pertama sekali, agama kita melarang perasaan marah ataupun melarang kita melampiaskan kemarahan dengan melakukan apa sahaja perbuatan yang terzahir daripada perasaan marah. Sebab itu agama mengatakan apabila kamu marah, hendaklah kamu diam. Yang keduanya, apabila kita marah, hendaklah kita mengubah posisi dan kedudukan. Kalau kita marah dalam keadaan berdiri, ubah kepada duduk. Sekiranya masih belum hilang, berbaring. Sekiranya masih belum hilang, beredarlah kita daripada tempat tersebut. Yang ketiganya adalah dengan cara kita mengambil wuduk. Dengan cara kita mengambil wuduk. Dan yang keempatnya adalah dari sudut kita beristi'adzah. Kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitan. Kalau orang nak ucap a'udzubillah minasyaitanir rajim pun tidak ada masalah. Dan yang paling penting, seseorang itu perlu memaksa dirinya bersabar ketika dia marah. Perlu paksa diri dia sabar. Perlu latih diri dia bersabar. Apabila saya bercakap sebegini, hadirin dan hadirat, saya bukan semata bercakap kepada tuan-tuan. Saya bercakap kepada diri saya. Sebab kita khawatir manusia ini, dia baran dan seumpamanya, dia marah dan seumpamanya. Dan banyak lagi petunjuk yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi SAW, tetapi itulah serba sedikit perkongsian yang boleh saya berikan dengan tajuk kita panduan Nabawi mengurus kemarahan pada malam ini. Jadi saya merasakan cukup sekadar itu perbahasan kita pada malam ini, kerana jam pun telah hampir pukul 10.30.
Jadi saya ucap jazakumullahu khairan kepada semua hadirin dan hadirat, para penonton yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum kepada semua yang sharekan video kuliah kita ini, semua yang komen, yang bertanya khabar kepada saya, yang mengucapkan salam kepada saya, semua saya ucap ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Semoga Allah pelihara kita semua dunia dan akhirat. Saya minta maaf jika ada salah dan silap. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.